dia tak boleh. Saya rasa ya kalau saya tak ada, minta Allah tu hantar dia sekali lah. Sebab saya rasa saya takut. Bukan saya takut apa, memang dalam ada ketikanya saya cakap, tak apalah, Allah tu maha adil, maha mengetahui. Mungkin Allah nak susun ada orang yang lebih baik akan jaga dia kan. Cuma dah dalam keadaan saya melihat manusia, saya jadi takut. Sebab saya rasa tak ada orang yang akan faham dia. Dan saya takut orang buat apa-apa kat dia, buat satu benda yang tak elok kan. Nanti saya takut benda tu berlaku. Azal, stop. Dah, duduk diam. Bertenang, duduk diam. Boleh tak duduk diam? Saya cakap awak kena ikut saya. Saya tak besar tapi Azal dengar mengamuk. Awak tak boleh dengar abang ngamuk. Sabarlah. Sebenarnya kalau awak tak boleh dengar, saya tengah drive. Faham tak? Sabar. Jangan. Azal, jangan. Awak jangan. Azal. Seperti mana yang kita maklumkan bahawa hari ini kita ada tetamu istimewa, iaitu Kak Zarina Zainuddin, pelakon versatile. Bagi dia apa watak sekalipun, semua dia boleh bawa. Kalau dia bawa watak baik, ya Allah. Kalau dia bawa watak jahat, aduh kan. Saya pun tak tahulah masa bila yang Kak Zarina ni ada masa. Sebab kita pun tahu, tuan-tuan pun tahu bahawa Kak Zarina menguruskan dua anak autismnya, Azal dan Azil. Itulah kita balik soalan ni, Kak. Tengah syok bersembang tadi, terhenti. Saya pun dah lupa dah soalan macam mana. Cuma saya nak cari satu, Kak. Ya. Akak dikenali sebagai pelakon, banyaklah. Akak banyak job. Kan ni, drama lah, apalah. Ini at the same time akak buat bisnes akak, apa semua kan. Kat mana akak ada masa untuk menguruskan dua anak yang begini, Kak? Sebab kita kata kalau ibu biasa pun pening juga ni kan. Tapi akak terpaksa menghadap kerana mereka dan sebagainya. Macam mana masa tu, Kak? Alhamdulillah lah, sebab saya sebenarnya sokongan keluarga, sokongan suami banyak membantu lah. Dia sebenarnya orang di belakang tabir. Tapi dia sebenarnya yang banyak membantu. Kalau apa-apa hal, kalau macam penjagaan akak pun macam biasa akak buat masak rendang-rendang semua, tapi dia yang uruskan. Untuk anak, untuk apa, semua dia yang uruskan. So macam anak, kalau akak syuting, akak pastikan anak tu suami akak ada kat rumah. Suami akak akan pastikan anak tu dalam keadaan yang baiklah. Kalau pergi hospital apa semua, akak pergi. Pergi hospital akak pergi bawa Azil. Sebab Azil dia selesa dengan akak kan. Bawa dia pergi hospital, ambil ubat apa semua. Tapi kalau apa-apa hal macam berkenaan dengan rumah, suami akan ambil berat lah. Okey, masa syuting tu anak akak ikut ke? Azal ikut. Azal dia nak jadi PA. Dia rajin. Kalau saya kata esok ibu syuting, dia kelang kabut malam ni. Esok baju. Baju mana ibu? Ambil baju. Bukan kata ibu. Dia simpan lah apalah. Saya cakap itu tak apa, Syifa ada. Tak apa, saya hantar dulu. Dia letak kasut, letak apa. Kan kita syuting nak kena ada prop semua kan. So dia akan siapkan semua. Betul. PA saya pun ada. Dan alhamdulillah lah, dia boleh boleh diharap. Dan dia jadi seronok. Dia seronok bila dapat pergi syuting tu, dia dapat tengok dia bergaul dengan orang luar, orang industri. So tapi dia tak kacau orang. Sampai dapat syuting dia simpan baju-baju semua, dia akan duduk satu corner atau satu bilik, dia akan menulis. Dia buat hadiah lah, dia tulis, dia baca, dia buka Wikipedia. Dia suka sejarah. Jadi kalau sejarah lama-lama mana-mana semua dia tahu. Tertanyalah tentang sejarah Amerika, siapa presiden, siapa apa semua. Kalau kita tanya pelakon filem apa, kalau kita tahu
pelakon tu hero dengan heroin. Dia tahu semua casting. Semua sekali. Ini berlakon sebagai apa, semua dia tahu. Ini lahir tahun berapa, ini tahun berapa, dia kahwin tahun berapa, dia bercerai tahun berapa, semua dia tahu. Sampai macam tu. Okey Kak, itu dah tengah-tengah lah ni. Kita reverse balik. Tadi kan sebelum kita terkendala tadi tu. Tadi saya bercakap tentang anak saya yang Azil tu kan. Yes. Dia memang bila time dia tantrum tu susah sikit lah memang. Kita pun tak boleh nak jangka kan. Dan bila saya bawa dia, last saya bawa masa tu saya bawa dia sekolah kanak-kanak bisu dan pekak. Tu cikgu tak terima sebab cikgu kata dia tak pekak, dia boleh dengar. Lepas tu saya bawa dia berubat tradisional kan, macam orang kata mungkin anak-anak awak ni ada biasalah tersampuk lah, terlanggar, terpijak, apa semua lah. Mungkin dulu awak ada benda-benda apa yang masuk dalam gigi awak, saka apa. Saya pun, kita cubalah berubat jugalah. Tapi yelah, semua ni Allah dah takdirkan. Saya terima seadanya apa yang berlaku. Takdir Tuhan tu maha, orang kata Allah ni maha penyayang. Dia bagi kita tu untuk ada sebab lah dia bagi kita tu. Dia bagi ke anak ni untuk kita jadi lebih bagus, untuk kita lebih sabar kan. Mungkin dulu kita jenis yang very loud, macam main outspoken sangat ke apa kan. Betul, bila kita ada anak macam ni kita akan rasa kita akan lebih prihatin, tarik balik sikit. Tarik balik dan kita akan kita akan lebih menginsafi dirilah. Kita tengok macam ni, oh ya Allah, anak aku macam ni. So kita akan jadi lebih tahu bagaimana kita nak pupuk kasih sayang tu. Begitu mahal kasih sayang tu, di mana anak kita sendiri kita akan rasa macam aku nak jaga dia baik-baik, aku nak bagi kasih sayang kat dia, aku tak nak lukakan dia. Kadang-kadang bila time dia mengamuk tu kan, kita sendiri tercabar tau. Kadang-kadang saya tengok antara Azal dengan Azil, bila Azil mengamuk je, Azal dari dalam bilik air, Azal tengah mandi kan, kalau di tengah bercukur kan, dia akan cukur sampai berdarah-darah. Sampai sini semua darah kepala dia semua, dia macam dia tak boleh stres. Saya sendiri kalau saya tengah masak, tiba Azil mengamuk, saya pun jadi macam saya macam tu. Tapi saya tenangkan diri saya macam, saya cakap, ya Allah Tuhanku, sabarkanlah aku, ya Allah. Astaghfirullahalazim. Kena istighfar selalu. Kena istighfar banyak supaya kita tenang. Supaya kita tak cederakan anak kita kan. Maknanya Azal yang banyak protektif tu. Yang banyak Azal dia stres tu sebab dia nak protect mak dia ke atau macam mana kalau akak tengok tu? Dia Azal sebab kan Azil kan tak boleh cakap. Jadi dia bila dia tak boleh cakap, apa lagi yang dia boleh buat? Tentulah dia mengamuk. Dia nak attention kita. Betul. Supaya dia macam seolah berkata, look at me, tengok sekarang aku ni. Kalau kita pun tak boleh tenang kalau dia mengamuk kan. So kita pun bawa dia pergi kedai, kita pun ikut apa pun yang dia nak. My husband cakap tak payah ikut sangat kan. Kalau ibu ada je, mesti dia 4 kali pergi kedai. Kalau ibu tak ada, sekali je dia pergi kedai. Sekali lepas tu dia diam, duduk diam, dia tak ada apa-apa, tak minta apa pun. Sebab dia tahu tak ada siapa. Lepas tu saya cakap dengan suami saya, itulah gunanya ibu. Bagi kasih sayang kat dia, bagi perhatian kat dia. Dia ada siapa lagi? Betul tak? Dia ada siapa lagi? Dia ada ibu dia untuk dia dapat dia tahu, oh mak aku sayang aku, mak aku nak bawa aku pergi kedai. Ni orang lain tak tahu kat aku. So dia bawa diri dia lah. Kesian kat dia. Saya kata kalau orang lain biarkan dia, takkan saya nak biarkan dia. Betul. Saya sebagai ibu saya mesti rasa tak apa, jom. Okey, mari pergi dah. Kadang-kadang kita pun kadang-kadang macam stres juga, tapi saya rasa kesian dia tak boleh cakap. Apa lagi cara dia nak luahkan perasaan dia? Dia mengamuk lah. Mengamuk. Kadang saya tengok dia ngamuk, kejap lagi dia diam.
Cakap, dia nak lepaskan perasaan dia. Kan? Kita bagi ubat. Okey, doktor bagi kat saya ubat. Okey, ini ubat untuk siang, ini ubat untuk malam. Kadang-kadang saya tak bagi ubat untuk siang tu. Sebab saya rasa, kenapa saya nak suruh anak saya tidur siang? Sedangkan waktu siang tu waktu untuk dia aktif, kan, jalan-jalan, tengok-tengok apa benda yang kat rumah tu ada, dia tengok TV ke apa, dia dengan kita, dia lompat apa semua sampai tilam kita orang. Kita tilam dah molong macam tu dah. Berapa kali saya tukar tilam. Kadang-kadang tilam tu terbalik-balik kan. Sebab apa? Kita tahu. Suami saya kata, jangan tutup pintu, jangan bagi abang masuk. Tak baik pun, itu kesian dia. Bagi memang masuk-masuk, tak apa. Patah tak apa, beli lain. Saya cakap sebab apa? Kesian dia. Okey, so ni kita ada video ke? Saya dah chat dah. Okey, kalau tuan-tuan tengok itu dalam sepanjang perbualan tu Sony ada masukkan video itulah, orang kata apa, saat-saat di mana Azhar dan Azil ketika melalui saat tantrum dia orang tu. Kak, dalam satu hari agak-agak dia orang terjadi macam tu berapa kali, Kak? Sebelumlah dia orang masuk tidur ni, the moment dia orang bangun sampailah dia orang tidur. Itulah yang sebab dulu masa mula-mula dulu saya banyaklah sharekan keadaan dia tantrum. Tapi sekarang saya dah kurangkan. Sebab saya rasa orang pun dah tahu keadaan dia semua. Dia memang mengamuk, memang apa semua. So ada juga orang yang menasihatkan saya, tak payahlah nak apa sangat anak awak mengamuk tu, orang dah tahu dah. Tapi kadang-kadang ada juga orang tak tahu. Orang tak tahu. Contohnya macam saya pergi 7-Eleven. Sampai orang kata, gila lah budak ni. Awak tak tahu ajar anak ke? Main meredah je. Saya minta maaf ya, anak saya autism. Dia pun tak tahu apa autism. Bukan semua orang tahu. Bukan semua orang didedahkan dengan ni. Mungkin ada orang-orang yang kurang membaca, kurang ambil tahu kan. So dia tak tahu. Ada yang sampai nak pukul dia. Jadi benda macam tu, saya kadang-kadang saya kena juga beritahu, this is autism. Sampai saya buat baju autism. kena buat something untuk dia, kesian dia kan. Tapi yalah, bagi saya ibu bapa kat luar tu yang ada anak-anak istimewa, anak-anak autism yang kurang kefahaman tentang kehidupan ni, tak tahu cakap, tak tahu apa. Mana hal tuju dia, kalau ibu bapa biarkan dia. Contohnya macam kita dah tahu dia memang ada masalah tu, kita biarkan dia dalam keadaan kotor, dalam keadaan dia kuku tak buang, rambut semua dengan busuk, dengan tak pakai. Saya ajar anak saya mandi pandai. Dia mandi banyak kali, kadang 10 kali. Saya kata, aduh, dia mandi, buka baju dia punya kerja dia akan dia pagi dia akan mandi, dia mandi, dia bersih-bersih dia lagi bersih sabun, habis semua sabun lah. Lepas tu dia dah mandi, dia bersih semua, lepas tu dia pakai baju, dia siap-siap, kita bawa dia pergi kedai. Balik kedai kan, ke pandemik ni kan. Kita dah ajar dia, okey, balik terus mandi. Sekarang balik mana-mana pun dia mandi. Dia mandi, dia bersih, dia pakai baju tidur. Sebab dia tahu lepas mandi dia baju tidur. Lepas tu dia nak atas kejap, duduk atas katil kejap. Dia tahu nak atas katil pakai baju tidur. Duduk kejap atas katil kejap ni. Kejap lagi dia turun bawah. Di mana lagi? Mandi lagi. Pakai baju biasa balik, pakai seluar, sebab nak turun bawah. Sebab nak pergi ke? Nak keluar. Pergi kedai. Lepas tu dah balik lagi, pakai baju tidur balik. Aduh. Kadang-kadang baju tidur tu baju yang sama pakai hari-hari, dah cuci pakai balik. Sampai orang kata, tak ada baju tidur lain ke? Itu baju favourite dia. So saya kata setiap orang ada favourite masing-masing. So biarlah dia dengan favourite dia kan. Akak, umur mereka sekarang ni dah 25 Kak 25 tahun. Okey, kalau kita tengok fasa orang kata, senang ceritalah, prasekolah, fasa kanak-kanak, fasa remaja, sekarang ni dah menginjak ke dewasa. Dalam fasa-fasa tu Kak, yang paling mencabar lah, kalau mesti ingat akak lah, fasa yang mana? Masa dia nak meningkat remaja. Maknanya antara 13 ke 14 di situ. Yes. Masa tu dia baru dia selalu hilang. Dua-dua ke? Hilang. Masa dia kecil, hilang, pergi kedai. Ni akak refer pada Azhar ke Azhar atau dua-dua lebih kurang? Dua-dua. Okey, alright. Saya jumpa dia punya anak lah. Saya punya anak. Mana dia seorang
saya jumpa lah di situ kedai. Pergi sekarang. Pergi saya tengok aiskrim dia makan. Orang kedai tu tak tahu apa. Dia mengamuk lah, saya kasihlah dia makan. Makan tak apa. Lepas tu balik, kejap lagi seorang lagi hilang. Hilang pergi kan orang main kereta kontrol dulu masa saya kat Subang, ada tempat orang main kereta kontrol tu. Dia pergi kejar kereta kontrol tu dalam tempat tu kan. Orang tu dia kejar. Saya tengok dia tengah tu. Aduhai. Lepas tu yang ada sekali tu rumah saya kat tepi jalan raya. Masa tu saya ingat lagi bapak saya datang rumah. Orang tu buka gate kan. Dia lari kat jalan raya besar ni. Masa tu saya tengah mengandungkan anak yang ketiga. Saya Allah Akbar. Kereta berhenti. Kereta berhenti. Kereta ni bersusun ni berhenti. Dia jalan. Dia selamba je. Aduh. Ada yang polis telefon saya. Puan, nak puan ada dekat balai polis. Kat balai polis? Macam mana dia pergi balai polis? Ada orang jumpa dia dekat Batu Tiga. Dekat tol Batu Tiga. Bayangkan rumah saya Subang Jaya. Anak saya boleh berjalan kaki sampai ke tol Batu Tiga. Macam-macam kejadian lah. Hilang dekat shopping complex. Shopping complex nak tutup dah pukul 10 kan. Saya mencari anak ni. Mana anak aku ni? Suami saya memang marah lah. Abang kata balik sebelum balik ni dah pukul berapa? Saya mencari anak. Kadang-kadang kita bila kat shopping complex kita terleka sekejap kan. Kita cari baju, terlepas. Rupa-rupanya dia duduk dalam fitting room tu tengah belik sok khabar. Dia tutup. Ya Allah tuanku. Dia kata cari tolong dia cari anak akak ni. Betul dia dengar. Oh kakak di sini kak. Lepas tu bila kita buka pintu dia. Ya Allah. Masa remaja tu mencabar dia main pisau lah, main apalah. Dia lompat daripada tingkat 2. Rumah kita 2 tingkat. Lompat daripada tingkat tu. Superman. Ya, Superman tu. Hei, sudah patah. Azal, tolong saya sudah patah. Mana ni? Ya Allah, saya kenapa lompat Superman? Dulu tak faham. Jadi kita kena fahamkan, tak boleh lompat. Bila dia kena sakit tu tahu. Oh, tak boleh lompat. Sakit. Tak boleh. Nanti jatuh sakit. So kita kena terangkan satu-satu anak kita, bagi dia kefahaman supaya benda tu mana yang boleh, mana yang tak boleh. Tentang ini tentang orang kata anak awak tu ada nafsu. Ya, Azal ada nafsu, tapi Azil tak ada. Azil tak macam orang lain orang kata bernafsu dengan perempuan, macam nak buat perempuan, tak ada. Azil dia macam budak-budak. Dia macam budak-budak. Dia cium saya, kejap-kejap dia cium saya. Saya pergi cium saya. Jadi kita tahu macam mana. Macam Azal dia tahu saya nak kahwin. Lepas tu kalau kita cakap apa-apa, itu adalah perbuatan yang haram. Tahu. Cakap perempuan lelaki tak boleh, ibu haram. Kenapa? Dia tahu. Dia tahu benda tu. Dan kita pun kena terangkan juga apa yang boleh, apa yang tak boleh. Akak, mencederakan diri sendiri tu satulah kan. Tetapi kalau saya tengoklah pada video-video akak-akak yang lama kan, saya tengok mencederakan akak satu hal. Yelah, akak seorang wanita kan kadang-kadang kena tampar, kena tarik, kena tumbuk kan. Saya tengok pun saya kata aduh kan, saya yang tengok pun saya rasa sakitnya kan. At one time saya tengok dalam video akak tu menangis akak bila ditumbuk lah apalah semua kan. Ada kawan saya kat sebelah kata, "Hai lu nyai Kak Zarina ni." Kan bila jadi macam tu kan sampai akak menangis lah, menahan kesakitan Itu orang kata di situ terserlah hebatnya akak ni. Kan macam mana akak menghadapi benda-benda sebab kita kena tahu perkara yang terjadi tu dengan tidak sengaja. Dan dia tidak berniat pun nak cederakan kita. Dia macam dia rasa macam dia nak tahu kenapa benda tu, kenapa kita tak tahu benda tu. Saya kadang-kadang ada benda yang saya tahu, ada benda yang saya tak ambil tahu. Saya tak akan ambil tahu hal-hal macam hal-hal semasa tentang hati-hati, saya tak ambil tahu. Saya kata saya jaga diri saya jaga keluarga saya dah. Yang tak lain kalau orang nak cerita okey ya ke okey dah.
Tapi macam anak saya Azal ni, dia ambil tahu detail. Kenapa ni? Dia akan tanya saya, kenapa orang bercerai? Tahun berapa dia kahwin? Kenapa dia kahwin 3 tahun je? Macam ni dia akan tanyakan saya soalan-soalan macam tu. Dia sudah ada anak, sudah ada ni, kenapa dia bercerai? Kenapa ibu? Dan saya kena jelaskan kepada dia kenapa benda tu terjadi. Jadi kalau kita ada selisih faham dengan suami ke apa, kalau gaduh-gaduh, suami bawa lari naik bilik, maksudnya kita jangan bertekak depan anak-anak dengan apa, supaya anak tu tak tension, anak tu tak rasa stres kan. Kalau apa-apa saya pun kalau macam Azhar tak boleh dengar benda-benda yang bingit telinga dia, macam dia rasa macam kenapa benda tu nak terjadi, kan. Macam Azil pula, dia apa yang saya nampak, Azil dia tenang bila saya ada. Dia rasa seronok, mak aku ada, macam itulah dia nak suarakan. Dia rasa seronok, mak ada, dia lebih tenteram lah. Tapi bila saya pun kadang-kadang sedih bila saya pergi syuting outstation, saya video call dengan suami saya, tengok anak saya tak boleh. Saya jadi sedih, alah kesiannya dia, kat siapa dia nak mengadu. Tapi saya selalu cakap dengan suami saya, tolong tengok abang tu ya, kesian abang tu. Tolong tengok abang. Yang lain, sampai anak saya yang kecil-kecil tu, yang boleh bercakap, yang normal tu, Naim dengan Adam tu, dia pun terasa ibu ni tak habis anak tak habis anak istimewa dia. Habis tu saya ni apa, masuk neraka ke? Masuk anak syurga dia kata. Dia kata bukan, dia tak boleh cakap, dia tak ada siapa yang nak bercakap dengan dia, dia pun tak boleh cakap. Awak tak kasihan kat dia? Awak ada handphone awak ada kawan-kawan awak, dia ada siapa? Dia tak ada siapa. Awak fikirkan macam mana dunia dia. Dunia dia surat khabar. Dengan surat khabar tu pun dia boleh imagine macam-macam benda. Dia kata dia pun dia seronok. Dia dapat surat khabar tu, dia baca surat khabar tu pun dia seronok. Faham tak? Awak dengan handphone awak 24 jam. Cuba saya ambil handphone awak 10 minit. 10 minit je awak dah marah kan? Jadi saya kata kita kena bagi perhatian sikitlah dekat dia, lebih sikit pada dia. Kak, 25 tahun Kak, Akak istilahnya berendam air mata jugalah. Akak bila bercakap tentang anak akak yang dua ni, akak walaupun orang kata apa, tak pernah kering air mata. Walaupun orang kata apa, kadang-kadang ada setengah orang, alah dah lama, dah biasa dah tu, dia dah get used to it lah. Tapi akak bila bercakap tentang Azhar dan Azil, terutama ialah bila dalam tuan mama, macam mana pun akak sangat trigger untuk akak sangat sebabkan. Mungkin akak boleh share apa yang paling membuatkan akak jadi sedih pula. Maaf lah Kak, cuma sekadar ada tisu kita. Oh sorry ada Kak. Allah. Sebab tak maaf lah, saya ni tak kalau cakap tentang anak lah. Itulah bila sebut dia pasal dua orang ni kan, akak tak dapat nak menahan air mata tu. Agaknya lah boleh share dengan kami lah apa yang akak sangat, ialah kita tahulah sedih lah kan, tapi apa yang betul-betul menyentuh bila bercakap tentang Azhar dan Azil ni Kak? Kesian kat dia. Saya sampai cakap kat Azhar, mungkin awak akan kahwin nanti kat syurga, awak dapat bidadari. Saya cakap, sebab kalau awak nak cari orang yang betul sayang dengan awak, saya tak tahu sebab ada orang tu ikhlas atau tak. Saya teringin nak awak kahwin, ada dapat seorang anak pun jadilah. Saya cakap kat dia, Azhar nak kahwin. Azhar nak kahwin dengan Syifa. Dia nak kahwin dengan adik saya. Saya cakap, okey, nanti Azhar kahwin. Saya cakap dengan saya nak kahwin pada 24 hari bulan 12, masa birthday ibu. Saya nak kahwin dengan Syifa. Okey. Lepas tu saya cakap kat PA saya, Bella, Azhar nak kahwin dengan kau. Dia gelak Syifa kata, Kaina tu lah, Kaina. Macam mana? Sebab saya rasa memikirkan masa depan mereka. Saya fikir Azhar ni
masa depan dia orang macam mana. Azil ni kalau saya tak ada besok macam mana? Macam mana keadaan tu kalau sama tak layanan dia orang pada anak saya? Boleh tak dia orang buat macam mana saya buat? Sebab memang Azil ni saya akan jaga dia betul-betul, potong kuku dia, apa rawat dia apa semua kan. Saya buat benda-benda tu. Jadi kalau orang biarkan dia macam mana, sampai saya kata kalau ya Allah tahu, kalau boleh kau angkat nyawa kami bersama, saya tak nak dia tinggal. Kalau saya pergi meeting dengan dia sekali, biar saya pergi berdua dengan dia. Yang lain tak apa, yang lain pandai bawa diri, yang lain belum cakap. Dia tak boleh. Saya rasa ya kalau saya tak ada, minta Allah tu hantar dia sekali lah. Sebab saya rasa saya takut. Bukan saya takut apa, memang dalam ada ketikanya saya cakap tak apalah, Allah tu maha adil, maha mengetahui. Mungkin Allah nak susun ada orang yang lebih baik akan jaga dia kan. Cuma dah dalam keadaan saya melihat manusia, saya jadi takut. Sebab saya rasa tak ada orang yang akan faham dia. Dan saya takut orang buat apa-apa kat dia, buat satu benda yang tak elok kan. Nanti saya takut benda tu berlaku. Sebab saya tak boleh fikir macam mana layanan orang layan yang tak elok kan. Saya takut bila orang buat anak orang pun saya macam kenapa buat macam ni kan, kenapa buat macam ni kat budak ni. Jadi kalau kena kat anak saya macam mana, saya kata. Sebab budak autism ni dia bukan cacat yang kita nampak macam orang lain nampak tangan ke apa ke. Dia cacat otak tau. Otak dia macam, dia tak macam orang lain boleh fikir. So benda tu macam kita kena baca jiwa dia, kita kena diri saya ni sentiasa berdebar dengan dia tau. Bila saya dengan dia kadang-kadang bila masa je saya kena, bila masa saya tengah bawa kereta tiba-tiba jadi itu saya kena stand by. Saya kata adakah orang boleh bersedia dengan saya, ataupun orang tu akan bagi dia macam tu ke, orang tu akan call dia ke. Itu yang saya rasa macam mana keadaan dia kalau aku tak ada. Itu yang saya rasa kalau boleh, kalau Allah tu izinkan, biarlah kita pergi sama-sama. Kalau Allah izinkan, biar kita pergi bersama-sama. Ungkapan daripada seorang ibu, saya sangat tersentuh kerana akak terlalu bimbang dengan masa depan mereka berdua. Sebab itulah baru-baru ni tuan-tuan, apabila Kak Zarina ada mengeluarkan satu statement mencari isteri untuk Azal. Ramai orang entah, orang tak faham sebab yang dirisaukan oleh akak Zarina adalah masa depan. Azal okey actually. Azal okey, Azal boleh kahwin. Azal kalau dia hidup tanpa Azil, dia berdua dengan isteri dia, dia akan jauh, dia akan boleh jadi orang normal. Itu orang pula dianggap macam ni Kak. Azil lain. Azal jadi tantrum tu sebab Azil. Sebab orang ganggu emosi dia. Sebab dia kembar, satu uri, dia terasa kan. Kalau dia katalah saya bawa dia pergi outstation mana-mana, dia okey, tak ada masalah apa pun. Kalau saya dah bawa dia pergi berlakon, dia okey, tak ada masalah. Saya ada baca komen-komen Kak bila akak mengeluarkan statement akak nak carilah isteri untuk Azal umur pun dah 25 apa semua. Ada yang kata, kau ni nak menyusahkan perempuan tu ke? Kan anak kau dah lah macam ni, kau nak cari pula satu perempuan ni, nak macam nak lepaskan tanggungjawab kau lah apa semua kan. Akak untuk sekian kalinya di Garasi TV ni, pada mereka yang tengok akak ni kan, mungkin akak boleh cerita signifikannya kenapa akak keluarkan statement itu, dan untuk menjawab orang kata apa. Sebab saya rasa antara Azal dengan Azil jauh beza.
Azal dia boleh hidup dalam keadaan normal. Dia boleh diajar menjadi manusia normal. Dan lebih teratur sebab dia lebih memahami. Dia kalau tak ada dengan abang dia lebih tenteram. Cuma Azal dengan dunia dia lah, dia tak boleh pergi jauh, tak boleh macam dia cuma boleh nulis apa semua. Orang suruh buat apa dia boleh buat. Cuma dia tak boleh belajar macam orang lain lah. Macam orang lain belajar boleh ambil SPM apa semua. Tak ada. Dia dulu ada masuk sekolah belajar tentang baking, culinary. Dia masuk dekat Sunway University, Sunway College dekat Sunway lah, Balai Sunway. Dia kalau dia ajar buat apa-apa dia boleh buat, Azal. Cuma yalah, saya rasa dia boleh berkahwin. Dia boleh berkahwin, cuma dia kena cari orang yang betul-betul loyal dengan dia, yang betul-betul setia dengan dia, yang betul-betul ikhlas dengan dia. Masalahnya pula Azal ni, dia cari perempuan yang betul-betul cantik. Dia nak perempuan cantik, putih, rambut panjang, hidung mancung, mata nak perak. Kak saya ada baca. Dia kaki panjang, putih, tinggi. Oh, saya kata, tu model tu Ratu Cantik dunia. Mana Azal boleh jumpa perempuan tu kat syurga nanti. Okey, okey. Akak saya ada baca statement. Akak kata, siapa yang sudi menjadi isteri Azal ni, akak akan bimbing dia. Akak akan sayang dia betul-betul macam mana akak sayang Azal. Jadi dia sayang kat anak akak ni. Siapa yang boleh jaga anak saya? Dengar tu. Okey. Saya boleh bagi dia gaji. Gaji. Maksud saya gaji tak ada lah bagi saya bila dah berkahwin dengan anak saya. Takkan saya suruh duduk rumah aja. Kan? Saya nak bagi dia ada kerjaya dia juga. Dia bekerja, lepas tu dia ada gaji sendiri. Perempuan biasalah, nak beli tu, nak beli ni, nak beli apa benda-benda. Perempuan tak perlu duit lelaki sebenarnya. Dia kena ada kerja sendiri, ada duit sendiri sebab dia nak berhiaskan diri dia, untuk diri dia. Dia pakai tudung tukar color. Mak mertua nak sponsor ni. Jadi macam saya rasa dia kena kena ada gaji, kena ada APF, kena ada semua benda tu. Siap bagi APF. Itu semua untuk masa depan. Masa depan sebab apa, kalau dia hanya mengharapkan duit suami bagi tanggung makan semua, sayang hidup perempuan tu. Sayang duduk rumah, jaga anak, apalah ketua. Tak, offer tu ada juga. Offer tu on lagi. Ya, tapi kena cari orang yang baik, bukanlah orang nak kahwin dengan Azal tu sebabkan gaji. Saya nak orang yang nak kahwin dengan Azal tu sebab dia ikhlas, boleh menerima seadanya dan boleh mengasihi anak saya. Ikhlas lah maksudnya. Bukannya saya nak ni, akan bagi gaji berapa. Saya pernah dapat DM. Dapat juga. Saya boleh kahwin dengan anak akak. Akak, saya sedia. Akak bagi sebulan berapa? Dia tanya saya macam tu. Saya gelak, saya kata saya nak cari perempuan yang betul-betul ikhlas dengan anak saya, terima keadaan anak saya. Itu jodoh, pertemuan tu tak Allah yang tentukan. Kalau panjang jodoh, panjanglah. Tak panjang jodoh, jadi dia dapat rasa kehidupan rumah tangga sekejap pun jadilah. Alhamdulillah kan. Baik, cik akak-akak di luar sana kena faham bila Kak Zarina kata dia menawarkan untuk siapa di luar sana yang sanggup menerima Azal tu, bukanlah Kak Zarina ni nak lepas tanggungjawab. Tak ada. Tak, saya suruh duduk dengan saya sekali. Duduk sekali. Saya ajar dia masak, saya ajar dia rumah, saya ajar lipat kain, gosok baju, semua saya ajar. Bukan duduk rumah diam tak buat kerja ya. Saya tak suka perempuan itu. Saya suka perempuan yang rajin, bangun pagi, lepas subuh terus bangun, buat kerja, bukan tidur tinggi hari, tak suka. Okey. Saya nak bukan perempuan yang bukan gadget tak ada. Handphone tak tepi. Kena belajar tentang kewanitaan. Macam mana nak value diri awak. Awak kena belajar, awak kena pandai, kena tahu sebersebi. Saya nak ada masa belajar mengait ke apa lagi cantik. Ini memang handphone gitu. Jadi kau sedang sini buat apa? Kan? Okey, kita iklan sekejap Kak. Bila bercakap tentang wanita ni Kak, kita alang-alang kita bercakap tentang Minggu Wanita ni, kita ada sebuah buku yang kita tawarkan, iaitu Indahnya Hidup Wanita Bersyariat. Buku ni tuan-tuan ada punyalah tebal dekat 1000 lebih muka surat, merangkumi pelbagai topik
bab solat jemaah bagi wanita, solat jenazah, tentang mandi besar, tayammum, haid dan nifas, macam-macam. Anda wanita di luar sana, saya rasa anda perlu memiliki buku ini, kerana malam ini kita menawarkan combo 3 buah buku, iaitu Indahnya Hidup Wanita Bersyariat. Kita bagi satu lagi, Jom Sempurnakan Solat Kita. Tak cukup, kita bagi satu lagi, buku romantis paling legend, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Ini kalau siapa yang pencinta filem ni ataupun kisah percintaan Zainuddin dan Haryati, akak mesti tahu. Tahu tak? Mesti pernah tengok ni. So, tuan-tuan dan puan-puan, saya bangun jaga. Kita ada 3 buah buku ni. Sempena Minggu Wanita, kita offer Indahnya Hidup Wanita Bersyariat, Jom Sempurnakan Solat Kita, dan satu lagi buku romantis paling legend oleh Hamka, iaitu Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. 3 ni berapa? Bukan 300, bukan 400, bukan 500. 3 ni tuan-tuan hanya dengan harga RM100. RM100 saja. Termasuk pos. Yes, termasuk pos. Tuan-tuan akan, terutama akak-akak dan acik-acik, 3 buku ni cukup cantik. Buku tentang agama, dan satulah kita selit sikit, buku percintaan Hamka ni, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. 3 buku ni combo Garasi TV menawarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan dengan harga cuma RM100 sahaja, termasuk pos. Tuan-tuan tahulah, perempuan dah tahu, boleh lock di garasi. Boleh tengok kat komen tu, lock saja, naikkan nombor telefon. Pihak kami akan menguruskan 3 buah buku ini dengan hanya RM300 sahaja. Okey. Sorry, RM100 potong, diskaun. 3 buah buku cantik, tebal, menarik, RM100. Nak bagi hadiah pada pengantin ke, nak bagi hadiah hari jadi ke, 3 ni sudah cukup cantik, perfect. RM100. Carilah kat mana-mana kedai buku. Tuan-tuan, buku tebal hampir 1000 muka surat ni, 3 ni kita bagi RM100, tuan-tuan. So, jangan lepaskan peluang. Iklan kejap kan, alang-alang tu. Okey, satu lagi, ini menarik. Kak Zarina Zainuddin juga, selain pada berlakon, air tangan dia semua orang dah tahu. Paling champion pulut kuning dia. Saya tak nak cerita banyak, Kak. Cerita sikit pulut kuning, Kak. Ni. Okey, pulut kuning rendang ayam, rendang daging, rendang kerang, pulut pandang sambal tepi petai. Okey, pulut kuning rendang ayam harganya RM12. Okey. Rendang daging RM15, rendang kerang RM15. Pulut pandang sambal tumis petai pun RM15. Ini harga di kawasan Kuala Lumpur lah. Kuala Lumpur, Selangor. Tapi kalau kita post tu, ada postage lah, kita just postage. Kalau harga outstation tu lain. Yes. Kalau harga kat KL lain. Okey, kalau dia orang berminat dengan akak punya pulut ni, dengan rendang ni, macam mana, Kak? Nak pergi ke mana, Kak? Gimana, Syifa? Nombor telefon? 017? So ni 017, okey. 8188 702. Boleh ulang sikit tak? 017 8188 702. Okey, dapat. Nanti Sony akan naikkan nombor telefon tu. Kalau tuan-tuan dan perempuan berminat untuk merasai air tangan Kak Zarina kita, kita boleh post. Boleh post, no problem. Kita ada produk baru, ada lemang lemak special, dengan rendang ayam, rendang daging, dan serunding. Dalam set lemang tu, lemang ada 2 batang. Okey. Itu harganya RM25 one set. I see. Maknanya kalau pergi Instagram akak pun boleh ada? Ada. Instagram akak apa? Zarina Zainuddin _ Zarina Zainuddin _ Ya, betul. Insta Instagram. Facebook ada? Sama, Zarina Zainuddin. Instagram boleh, Facebook boleh. Semua ni kalau nak rasa air tangan Kak Zarina, belilah. Kita support. Sebab katanya Azil pun terlibat juga Sama-sama. Azil pun dia Azal lah. Azal pun terlibat sama. Dia peranan dia apa, Kak Azal dalam pulut ni? Dia buat packing. Lepas tu kalau macam Grab datang, apa pandang datang, dia yang prepare semula. Bila apa semua dia prepare lah.
Kita bukan saja kita nak cari calon menantu untuk Kak Zarina ni, siapa-siapa nak jadi calon Kak menantu Kak Zarina ni wajib beli. Aduh, saja kita potong sikit, sedih sangat nanti kan. Tentang jodoh tu bagi saya itu semua kuasa Allah. Saya pun tak adalah mengharapkan sangat. Kalau ada adalah, tak ada tak apa. Dan bukanlah orang kata kita tak adalah desperate sangat. Azal mesti kahwin, tak adalah. Cuma saya rasa kalau Azal kahwin tu dia akan jadi, mungkin dia akan jadi lebih gentleman kan. Lebih bertanggungjawab, kena ada keluarga, dia rasa dia ada isteri, so dia lebih pandai menghargai dan pandai dia rasa lebih bertanggungjawab lah as a man. Kak, orang tanya ni, pulut ni tahan berapa lama ni? Tahan lama. Pulut kita dah di-retort kan, tapi kita punya pulut kita masak hari-hari. Running stock tu lah, tak ada masalah. Walaupun kita retort, tapi kita masak hari-hari. Hari-hari habis lah. Sebab kita pun kilang kecil je, bukan kilang besar. Jadi kita tak boleh nak buat terlalu banyak. Kita buat katalah satu hari kita boleh buat dalam 1000 pack. 1000 pack, lepas tu besok kita nak buat lagi. Lepas tu kita nak hantar ke sana ke sini. Yang lemang tu dah launch dah boleh order Dah boleh order dah. Tak perlu tunggu raya. Tak perlu tunggu raya. So tuan-tuan, Kak Zarina masak, Azal dia punya operation manager dia. Kan dan satu lagi, ini fill in the blank lah kalau ada calon. Tapi itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Kak Zarina dia explain kan, bukanlah kata dia explain ke apa ke, cuma itulah orang kata kalau ada juga orang yang cakap yang marah, kata awak tahu anak awak macam tu, nak cari perempuan tu dia buat apa? Awak nak suruh nak naya hidup perempuan tu. Ada orang cakap macam tu. Sebab orang tak tahu Azal dengan Azil lain sebenarnya. Dia tak boleh pukul rata lah, sebab Azil tu lain lah. Azil tu memanglah ada masalah yang untuk menguruskan diri dia. Tapi Azal insyaAllah, Akak 25 tahun Akak duduk dengan Azal ni, Akak tahulah kan. Akak boleh garanti insyaAllah Azal kalau kahwin maknanya dia kena duduk luar. Dia tak boleh duduk dengan Azil. dia tak boleh terganggu. Jadi maknanya dia dengan isteri biar duduk luar lah. Maksudnya dia saya tahu tempat dia, tapi dia tak boleh dalam rumah tu. Sebab dia kalau ada Azil, dia macam dia rasa insecure. Dia rasa macam nanti dia terganggu fikiran dia. Okey Kak, kita tepikan sekejap Azal dan Azil ni. Kita nak tanya pasal Zarina Zainuddin. Akak telah menjalani kehidupan sebagai seorang pelakon dramatis kan. Sekarang ni pula Akak berniaga, dan pada masa yang sama kita pun tahu Akak melalui cabaran yang hebat untuk membesarkan kedua-dua anak syurga Akak kan. Dan Akak juga ada anak lain ada, bukanlah kata Azal dan Azil ada cahaya mata, ada berapa? 4 kan? 4 orang kan. So kalau saya lah tengok secara kasar lah, macam mana saya membahagikan masa saya shooting ni kita pun tahulah. Shooting ni bukan kerja 9 to 5. Bisnes pula bukannya senang nak pergi pasar apa semua. Lepas tu ada anak istimewa, ada Azal dan Azil, ada juga anak Akak yang lain lagi 2 orang tu kan. Kalau saya rasa macam 24 jam ni tak cukup bagi diri saya lah, kalau saya lah. Akak pula macam mana Akak kena pandai bahagikan masa lah. Sebab saya dengan keluarga, apa-apa hal rumah dulu. Macam anak-anak masak semua. Anak-anak pastikan breakfast tu memang tetap ada, kita masak hari-hari. Lunch anak, breakfast anak semua siap semua. Lepas tu baru saya kerja lah, pergi syuting ke apa ke. Lepas tu bila kalau saya pergi syuting, suami adalah suami yang handle lah. Ini bab suami satu benda yang menarik tu Kak. Sebab apa? Yalah, abang jarang keluar dalam social media kan Apabila Akak cerita, rupanya abang memainkan peranan di sebalik kehidupan ni, saya pun agak terkejut. Sebenarnya sebab abang pun seorang ahli perniagaan kan suami saya pun memang dah niaga. Lepas tu dia mula-mula dia macam dia tak nak lah masuk campur tentang pulut ni. Lepas tu sebab dalam kehidupan ni saya lalui fasa kehidupan dengan suami saya ni, daripada dia kaya raya kan, dia ada helikopter, dia ada kapal, dia ada apa semua, dia ada bangunan 2 tingkat, sampai dia tak ada apa-apa.
Oh, ya. Sampai hilang semua tu. Habis semua tu. Allah. Tapi bagi saya itu satu rahmat yang Allah bagi. Sebenarnya Allah nak dekatkan kita. Allah nak bagi kita rapat. Kak, saya nak share satu benda. Sekejap, saya potong sikit. Kita punya staff lah. Dia kata baru-baru ni dia order akak punya pulut. Dia terkejut. Dia kata sebab yang hantar tu suami akak. Dia kata macam tu, betul ke suami Kak Zarina ni? Dia tadi dia share dengan saya. Dia kata, bang, tanya Kak Zarina. Saya terkejut lah. Husband dia sendiri yang tahu. Betul kan? Betul. Sebab dulu suami saya tak nak ni. Saya nak steady Datuk Seri. Nak bercakap dengan orang pun tak nak. Dia macam tu je kan. Sekarang semua dia boleh masuk pasar, dia buat apa. Dan dia lebih sihat, cergas. Suami saya tengok dia memang orang yang workaholic. Dia kerja bangun pagi, pukul 5 pagi mata dia dah terbuka. Saya pun saya belajar bangun subuh pun dengan dia. Bangun. Jadi saya pun sampai sekarang di saat ini saya dengar batuk dia pun saya takut. Alah, dia sampai. Itu perasaan saya kata, dia ada kat sini. Jadi, sebab suami saya rasa dia seorang yang betul-betul dia kuat bekerja. Dan dia sebab dia tak dah tahu tentang bisnes, jadi dia tahu susun macam mana. Jadi saya ni rasa bersyukur kerana suami saya, madu saya, dia memainkan peranan yang penting dalam hidup saya lah. Madu saya banyak support saya, bagi saya full of support, bagi saya kehidupan sebenarnya. Bagi saya sharing dengan suami, maksudnya dia terima saya sebagai madu. Dia tu saya rasa macam 1000 rahmat, kan? 1000 rahmat sebab dia mengajar saya tentang perniagaan. Madu saya ajar saya daripada saya tak tahu apa-apa. Saya bukannya pandai sangat pun. Madu akak yang ni dia ajar saya. Okey, dia bagi saya berniaga. Lepas tu mula-mula saya buat Sirna Sari Kosmetik, saya ingat lagi. Dia lantik saya sebagai marketing director. Marketing director tu saya pergilah satu Malaysia, saya pergi bagi ceramah tentang kecantikan apa semua kan. Lepas tu saya belajar tentang kulit ni. Saya ambil sijil Sidesco. Belajar tentang kulit ni sampai dapat sijil dengan Clara International. Dia belajar, saya belajar. Dia kata awak kena belajar sekali. 1 tahun ni dah 1 tahun dah tahu. Belajar dia cakap. Saya belajar. Saya buat dia buat saya apa semua. Lepas tu bila tu saya tahu banyak benda yang saya dapat dari dia. Dia ajar saya tentang tu dan dia juga bagi saya bergaji. Saya ingat gaji saya, dia kata, Zarina, awak akan gaji. Bulan-bulan saya bagi awak gaji. Start saya dapat gaji dengan dia, saya ingat 3,000. Sebulan 3,000 gaji awak. Cukup tak? Cukup, alhamdulillah. Saya kata masa mula-mula saya bekerja, sampai sekarang saya masih lagi ada LPF. LPF so saya umur saya dah 50 tahun. Saya kata tak lama lagi dah 50 ke? Saya dah 50. 50? Jadi saya dah 50 tahun, lagi 5 tahun saya boleh dapat LPF, saya boleh keluar. Saya sebab benda ni saya akan tanya benda yang pernah keluar, sebab saya takkan tanya benda yang tak pernah keluar. Okey, ini satu fakta yang menarik bila sentuh tentang kehidupan bermadu dengan akak apa semua ni, dengan abang ni. Akak pernah menyatakan bahawa percintaan akak ni sebenarnya, suami akak ni, Datuk Seri pernah kata, saya bukan sangat sayangkan awak tapi saya lebih kepada kesiankan awak. Betul. Di fasa pertama. Ini satu benda yang sangat kalau perempuan lain dengar kan, kan. Abang Datuk Seri pernah kata dekat Puan Zarina, Akak Zarina kita, di waktu awal perkahwinan mereka, ibarat akulah aku ambil kau bukan sebab aku cintakan kau, tetapi sebab aku kesiankan kau. Akak, kalau saya jadi perempuan kak, saya hantuk kepala 40 kali kak. Akak macam mana akak boleh dengar ayat macam tu? Saya berkahwin masa umur saya 22 tahun. Di masa tu saya macam saya dah kurang kepercayaan pada lelaki. Akak dah hilang lah harapan pada lelaki ni. Saya benci lah. Saya rasa macam ramai orang nak ambil kesempatan saja. Orang nak kenal saya. Saya nampaklah cara orang tu macam nilai kita tu rendah. Macam
Oh, dia ni semua nak try, orang kata kan. Semua kadang nafsu lah. Saya takut. Jadi takut. Dia kata saya takut nak. Sekejap. Masa tu memang akak dah benci lelaki ke atau macam mana? Bukan, akak jadi takut lah. Nak keluar dengan orang pun takut. Sebab kita tahu, orang pandang kita dah macam one kind. Orang pandang, orang pandang kita lain, dia orang punya tanggapan. Jadi bila akak kenal dengan suami akak, baru akak tak nak keluar dengan dia. Sebab akak keluar dengan dia tu pun akak bawa adik-beradik akak. Takut lah. Sebab ikut je. Bawa lah, akak bawa adik-adik akak. Sebab akak takut sebab dia pun suami orang kan. Lepas tu bila akak lepas sebulan baru akak berani keluar 2 orang dengan dia. Lepas tu baru dia cakap dia nak kata nak kahwin. Akak sebulan kenal, dia kata nak kahwin. Lepas 3 bulan terus kahwin. Okey. Minta izin, aku cakap kalau betul abang nak kahwin, bawa saya jumpa isteri abang. Besok tu dia bawa saya jumpa isteri dia. Dia very gentleman. That's why saya tak pandang macam rupa, para handsome semua, tak ada. Bagi saya, suami saya tak handsome pun, tapi dia manis. Dia manis, dia baik, dia jaga, dia seorang yang penyayang lah. Dia tak ada, saya nak cari handsome buat apa kan? Saya makan hati buat apa kan? Saya nak cari orang yang boleh bagi saya sejuk hati, senangkan hati saya. Itu Kak, tu saya tanya tadi, bila abang cakap macam tu, aku nak kau kerana aku kesian, bukannya aku sayangkan kau. Masa tu kau rasa macam mana Masa tu lepas 3 bulan kahwin lah. Okey, masa kahwin tu dia betul-betul beriri nak kahwin kita kan. Dah kahwin. Yelah, kita mungkin masa tu saya baru-baru dapat suami. So, sampai saya simpan dia punya kunci kereta, saya sorokkan kasut dia. Pelakar. Okey. Orang suami kan. Suami nak balik kan. So kunci kereta dia. Dia cari, mana kunci abang? Mana kunci abang ni? Mana kunci abang? Tak tahu. Dia dapat kunci kereta dia, seminggu tak balik. Ambil kau. Jadi dia marah, dia cakap, jangan. Kakak dah izinkan Ina kahwin dengan abang, patut Ina bersyukur. Ina kena hargai kakak ni. Sebab apa? Bukan mudah untuk abang nak jaga balik perasaan kakak yang dah hancur. Mula-mula saya tak faham. Lama-lama saya baru kata, habis aku macam mana? Saya mula saya selfish kan. Habis aku ni baru dapat suami ni kan. Lama-lama saya istighfar banyak-banyak. Ya Allah Tuhanku, kau tenangkanlah hati aku. Bagilah aku betul-betul terima keadaan aku ni kan. So sebenarnya suami akak ni, dia nak akak sayang isteri dia. Dia nak akak sayang isteri dia, baru dia sayang akak. Akak nampak kat situ lah. Mula-mula dia macam, kita suami isteri, tapi sekadar suami isteri. Dan perasaan kasih tu selepas dia cakap dia sayang akak tu, lepas akak lahirkan anak dia je. Dia tengok anak tu dia anak abah, dia kata. Lepas tu dia baru dia terasa lah. Sebab lepas dah kahwin dengan akak, baru dia realise, dia sebenarnya dia tak perlu kahwin. Kenapa dia perlu kahwin? Sedangkan isteri dia baik. Sebab biasalah perempuan bila dah kahwin barulah macam mana kan, lain suami semua kan. Dia rasa isteri dia baik. Masa tu kita makan hati lah masa tu. Sebab suami tak balik lah. Kalau kita tak kuat kat situ, habislah, memang bercerai-berai lah. Akak memang masa mula-mula pang hantuk balik dinding, pang. Suami tak balik, pang. Ingat dalam drama je. Sebab kita tak tahu nak mengadu ke siapa. Mana aku nak pergi, tak nak cakap siapa. Nak cakap dengan mak, kau yang nak kahwin dengan lelaki orang kan? Kau nak sangat? Aku dah kata jangan kahwin dengan lelaki orang, suruh kawan-kawan ni. Sekejap, saya Zarina, akak mak tu. Kan? Kenapa suruh kahwin dengan lelaki orang? Tak, saya dah sayang mak. Dia selalu mata engkau lah, pasal lah. Kan? Jadi alright. Memang mula-mula tu keadaan tu macam susah nak explain lah. Sebab kita dah terperangkap kat situ kan. Dan masa tu akak janji pada diri akak, aku tak nak jadi janda. Aku sabar je lah. Aku sabarlah. Tak apalah. Biarlah dia buat apa pun tak apalah. Tak balik ke apa ke tak apalah. Janji aku ada suami. Kan? Sabar. Tapi berkat kesabaran tu lah akak nampak lama-lama dia akan berubah.
dah lama dia rapat dengan kita. Sebab dia macam tak yakin dengan kita tau. Macam dia rasa macam, kau kahwin dengan aku ni sebab kau nak harta aku ni. Kau nak apa? Saya tak nak apa pun saya kata. Saya kata, awak dah ambil saya jadi isteri pun, alhamdulillah saya jadi seorang wanita yang awak dah. Akak kira masa tu bukan ambil abang sebab abang ada helikopter, abang ada apa. Akak cakap terus terang tak, ini bukan drama ni. Saya cakap terang. Saya kenal lebih pada tu. Sebelum saya kenal suami saya. Orang lebih kaya, berhandsome, segak. Berapa jarak umur beza? Tak beza sangat. Tapi keikhlasan tak ada. Tak ada orang yang berhati besar macam dia. Luar biasa. Saya rasa dia seorang yang betul-betul gentleman. Dia luar biasa. Sebab dia sanggup bawa akak jumpa isteri dia. Terus kan, terus terang bercakap dengan saya, cakap betul abang, kalau betul-betul nak kahwin dengan saya ni, nak selamat. Dia kata abang nak Ina jadi seorang wanita yang orang pandang tinggi, bukan perempuan yang faham, tapi Ina kena pandai jaga diri. Saya pula sebab so, saya rasa saya macam saya terasa tau. Saya betul-betul terasa, ya Allah, saya rasa macam gagal hidup aku selama ni. Saya rasa macam kenapa selama ni aku tak, sebab kita tak jumpa orang yang betul-betul yang betul-betul ikhlas kan. Jadi bila dia dengan suami saya ni, saya macam betul ke dia ni betul-betul nak kat aku ni ikhlas, dan dia tak pernah nak cerita pasal saya punya masalah ke tak pernah. Dia cuma cakap kita makin lama kena improve diri kita lagi bagus, lagi baik. Saya pakai tudung ni pun bukan dia suruh. Dia cakap, dia diam, dia tengok pandang saya. Dia tengok perjalanan saya tu, dia tengok sampai dia sendiri cakap, dah pakai yang buka saya cakap okey, alhamdulillah. Tu dia cakap dengan saya, dia cakap abang doakan Ina. Kadang-kadang saya saja cucu dia cakap ni kalau ni dah pakai yang buka. Kita kadang-kadang kita punya hati ni berbolak-balik kan, Allah tu ni. Tapi bila kita ada suami, ada orang yang menegur kita, banyaklah suami saya banyak bagi saya macam dia secara lembut lah. Dia cakap secara lembut, tapi terasa lah. Kita fikir balik, ya Allah, aku banyak buat silap ni. Datuk Seri, kami di garasi Datuk Seri. Sebenarnya susah nak jumpa Kak Zarina bercerita pasal Datuk Seri. Saya rasa ni first time ni Kak Zarina banyak cerita pada Datuk Seri. Baik Kak, saya bukan nak bagi akak sedih ke apa ke, bukan Kak. Untuk sekian kalinya Kak, akak cakap sesuatu pada Datuk Seri. Datuk Seri bukan saja dia pilih akak, tetapi dia pilih untuk berkorban harta dan tenaga dia untuk anak-anak. Saya pun malam ni baru saya tahu rupanya Datuk Seri lah yang banyak di belakang kisah betul. Azal dan Azil ni. Dia banyak bantu saya. Even tu yang buat pulut ni pun, kalau saya tengok staff-staff kan bangun pergi hantar, kita hantar kat Petronas kan. Staff saya hantar pukul 8 pagi, pukul 9 pagi. Waktu Datuk cakap, dia kata 8 pagi orang dah pergi kerja, dah masuk office. Fikir sikit. Suami saya pukul 5.30 pagi pergi sembahyang tu dekat Petronas tu tau. Dia pergi hantar sendiri. Orang baru buka tarik tu, dia dah ada kat depan tu. Pergi hantar. Dia pergi hantar sendiri. Mula-mula perjalanan tu dia yang hantar sendiri. Lepas tu baru nyusul staff-staff buat. Sebab saya tengok, saya record. Saya segan nak post kan. Dia walaupun dia dah jatuh, tapi dia sentiasa di belakang saya. Dia cakap dengan saya, ini Ina punya mulut ni, perniagaan ni Ina punya, bukan untuk abang, untuk Ina, untuk anak-anak, untuk keluarga kita. Ina buatlah betul-betul, dia cakap. Dia sebenarnya nak bantu saya. Dia nak kan, dia tahu kita ada anak-anak macam ni kan. Dia suruh saya buat betul-betul lah. Dia cuba buat tu, dia cuba buat ni, dan dia tak pernah putus asa. Kalau apa-apa cakap, even tu kan, dia ada kereta besar.
Dia simple, dia pakai slipper jalan. Sekarang saya bawa kereta dengan dia. Pakcik ni pakcik ke? Apa ni? Bapak ke? Macam orang cakap. Dia buat bodoh. Dia tak heran. Dia tak heran. Dia kata dia dah ada semua, dia dah ada rasa semua. Satu dunia dia dah pusing. Nak pergi naik mana dah pergi. Nak naik kapal, naik apa sudah pergi. Dia kata cuma sekarang dalam kehidupan dia nak tengok anak-anak tu berjaya lah. Pada Datuk Seri, saya bagi peluang tu tak? Kan? Tak apa ni kan. Tak pernah ni kan. Biar Datuk Seri tengah buat kerja, biar dia diam je. Saya tak tahu nak cakap apalah. Saya cuma cakap ribuan terima kasih sebab ambil saya sebagai isteri dan jaga saya sebaik-baiknya. Selalu marah saya. Isteri dia yang selalu apa? Yang sengal ni. Selalu kadang-kadang saya ikut melawan kadang-kadang. Tapi itulah, dialah yang akan pujuk saya balik. Dia yang lembutkan hati saya balik. Dan dia selalu ingatkan saya, jadilah seorang manusia yang orang lebih menghargai dan menghormati. Alhamdulillah, terima kasih. Rasanya tak cukup kalau cerita pasal Datuk Seri. Pada akak. Akak banyak support akak. Akak. Oh, akak, ya Allah. Ya, akak lah, saya cakap tentang madu saya. Daripada dia tak suka saya, daripada dia tak boleh pandang mata sebelah pun dengan saya. Mula-mula tu sebelah mata tak boleh pandang. Iyalah. Siapa yang suka? Siapa yang suka hidup madu? Saya kalau diberi pilihan pun, saya cakap dengan madu saya, kalaulah dia ada kembar, saya ambil kembar dia. Tak apalah, kakak ambil lah dia. Sampai saya cakap yang tu lah. Tapi itulah pengorbanan yang dia bagi pada saya kan. Dalam keadaan saya susah pun, kita orang susah senang sama-sama tau. Jadi kita tak ada macam, oh bila kau ni kau lari, tak ada. Kita sama-sama support. Jaga balik. Oh tak apa buat ni. Saya susah, dia datang. Dah tolong cuci pinggan, saya nak pindah, dia datang. Sampai tu. Muka-muka Zainal, buat apa Zainal? Ni macam tu orangnya. Jadi saya rasa ya Allah, memang oleh umur saya. Atuk saya meninggal, dia lah orang yang pertama sampai baca Yasin apa semua. Kita orang keluarga kita tak tahu apa dia yang mulakan semua. Jadi saya rasa macam saya takkan dapat orang macam tu. Luar biasa Kak, selut. Saya takkan dapat orang yang betul-betul hati ikhlas, hati dia. Mungkin sebab orang yang ada agama lah, orang-orang yang ni dia lain tau. Lain, dia tak ada fikir dah dunia dia tak ada. Sampai barang kembar dia, Zarina, saya bagi awak ni. Saya jadi segan nak potong. Dia bagi saya masa birthday saya tahun lepas, dia bagi saya gelang belian dia yang berpuluh ribu ni. Dia bagi saya, Zarina, saya bagi awak ni. Saya tak sampai hati nak potong gelang tu. Saya cakap, ya Allah bang, bagilah balik kat kakak ni. Kakak bagi Ina, pakailah. Saya nak potong pun saya sayang. Sampai sekarang saya tak potong, saya simpan je. Sebab saya rasa dia tak fikirlah tentang semua lah. Dia fikir apa? Lebih pada fikir akhirat. Dia kata mungkin dia nak cari saham akhirat pula, kan? Dia jaga anak-anak saya, dia jaga kebajikan saya. Apa-apa hal tentang penjagaan saya tu pun saya rasa dia tolong saya banyak sangat. Sampai sekarang bahagian akaun dia jaga. Bagi kat saya kan, saya beli beg Chanel. Sebab dulu saya baik akak jaga ya. Sebaik kakak ada. Kakak ada, dia tahu. Kalau adik jaga Chanel. Kalau ada adik dia baju. tak. Dulu saya, ialah kita tak pernah ni rasa. Bila rasa macam semua kita nak kan. Tapi bila lama dah saya pun sekarang tak heran dah. Kan? Dulu memang bestnya kan. Tengok orang ada apa kita nak. Tengok orang nafsu kan, nafsu. Tapi alhamdulillah lah. Okey, kita bercakap tentang indahnya akak, indahnya Kak Zarina, indahnya Datuk Seri. Jangan lupa dapatkan indahnya hidup wanita bersyariat
kita sekali lagi pada yang mana baru masuk, Garasi mengambil peluang ini untuk inilah sebuah buku yang sungguh hebat. Saya rasa wajib dimiliki oleh golongan wanita, golongan hawa di sana. Merangkumi pelbagai aspek fardu ain, fardu kifayah apa semua ada di dalam buku yang tebal ni, 1000 muka surat. Dan kita bagi pula satu buku lagi, Jom Sempurnakan Solat Kita. Jom Sempurnakan Solat Kita oleh Ustaz Ahmad Ba'i Jaafar yang disemak oleh Profesor Madya Dr. Syauqi Osman, dan ini buku cinta yang agung, iaitu daripada novelis terkenal Pak Hamka, almarhum Hamka, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. 3 ni tuan-tuan dan puan-puan, buku Indahnya Hidup Wanita Bersyariat, Jom Sempurnakan Solat Kita, dan Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Combo 3 hanya RM100. Tuan-tuan boleh lock ya tuan-tuan. Dan sekali lagi, seperti mana yang kita promosi tadi, jangan lupa dapatkan pulut kuning rendang daging, pulut pandan sambal bilis petai. Banyak ni. Ini air tangan daripada Kak Zarina kita yang dibantu oleh pengurusnya Cik Azil kita, Cik Azal kita. Jangan lupa dapatkan. Nombor sorry, kita boleh up lagi sekali. Ada dah. Boleh juga pergi ke Instagram Zarina Zainuddin dan juga Facebook Zarina Zainuddin. Baik Kak, seperti mana yang saya janjikan pada Kak, kita ambil 1.5 jam saja. Kalau ikut 2 jam setengah saya nak. Panjang nak cerita tapi tak apa. Kak Zarina pun dah malam dah, kesian Azal dengan Azil kat rumah, dia tengok mana mak aku ni. Baik Kak, kita pergi ke mungkin soalan terakhir lah. Saya ni serba salah nak tanya Kak. Bila saya tanya, mesti soalan tu saya tahu lah, mesti benda tu akan ni kan. Tapi tak apalah, soalan saya pun saya sama juga macam mana insan di luar sana kan. Harapan Kak lah, ataupun beginilah Kak, saya susun ayat beginilah. Pada ibu bapa di luar sana yang senasib dengan Kak, yang terpaksa membesarkan anak-anak mereka, tak kisahlah disleksia ke apa di cerebral palsy ke autism ke apa kan, apatah lagi yang backgroundnya susah, yang susah pendapatan, tak cecah 1000, duduk rumah PPRT dapat anak macam ni. Kadang-kadang kita silakan Kak. Kadang-kadang kita tengok orang susah ni lagi bahagia hidup dia. Lagi harmoni hidup dia, berkeluarga, saling memerlukan, kan? Kita rapat, bayangkan masa kita kecil kita rapat macam mana, rapat semua, sayang semua kan, gaduh semua, baik balik, gaduh baik balik. Tapi sekarang kalau dah besar gaduh sampai matilah bergaduh, kan? Nak baik susah, betul tak? Betapa kita rindu saat-saat tu, yang dulu punya saat-saat kita berkasih sayang masa kecil kan. Orang susah ni dia lebih menghargai quality of dia quality of time dengan family. Bagi saya kalau ibu bapa yang ada anak-anak istimewa, tak kira lah apa juga masalahnya, hargailah anak-anak kita, sayangi dia, bagi kasih sayang sepenuhnya, bagi perhatian. Jadikan anak kita seorang manusia yang sempurna, kebersihan. Ajar dia, menyanyi dengan dia, bercakap dengan dia, bagi dia rasa happiness tu, bagi dia rasa dihargai, disayangi. Jangan biarkan dia, jangan kurung dia, jangan pukul dia, jangan marah dia. Sebab dia hanya ada kita, dia hanya ada ibu bapa yang dia rasa itulah dunia dia. Dia ada ibu dia, ada bapa dia yang disayang, lahir tengok mak bapa dia, dan dia perlukan kita. Jadi kita jaga, sebab kita jaga tu kita nak saham akhirat tu kat sana. Nanti Allah bagi kita bagi kita kesempatan untuk kita sama-sama ke syurga dengan anak kita, insya-Allah, kan? Sebab anak syurga ni dia boleh menarik ibu bapanya ke syurga juga, kan? Jadi amin. Amin. Kita kena jaga dengan baik. Janganlah kita dera anak-anak kita
Dera bukan dera kata fizikal saja, mental juga. Mental juga, macam sakitkan hati dia, kata-kata dia walaupun tak bercakap tapi dia dengar kan. Jadi kita bagi perhatianlah, bagi perhatian pada anak-anak ni. Baik, buat Azal dan Azil yang sedang menonton akak sekarang ni. Okey. Kami pun nak share, kami pun nak dengar lah apa agaknya pesanan akak pada anak akak dua orang ni yang sedang menonton ni. Azil walaupun dia tak boleh cakap, tapi dia faham. Dia faham bila saya mata saya pandang dia, dia faham. Dia tahu saya sayang dia, dia tahu dia ada ibu, dan dia tahu ibu dia tak pernah nak lukakan perasaan dia. Sebab saya rasa Azil walaupun tak bercakap, tapi mata dia memandang kita dengan penuh makna. Dan ibu harap Azil akan bersama-sama dengan ibu sampai bila-bila, sampai ke syurga insya-Allah. Untuk Azal, ibu nak sangat Azal tu ada orang yang sayang Azal, yang boleh sayang Azal betul-betul, yang boleh bagi Azal seorang anak. Kalau ada isteri lagi bagus kan. Doa ibu semoga Azal dapat jadi orang yang lebih bagus, yang boleh berdikari di masa akan datang insya-Allah. Amin. Okay. Baik tuan-tuan dan perempuan, begitulah tadi 1 jam setengah yang penuh warna. Kita dibawa oleh Kak Zarina menelusuri cabarannya membesarkan Azal dan Azil, kehidupan bersama madunya, pengorbanan suami tersayangnya. Saya rasa sejam setengah ni walaupun tak cukup nak menggambarkan segalanya, tapi at least menjawab banyak persoalan kami di garasi, dan saya rasa juga penonton di luar sana. Kak, terima kasih Kak Zarina Zainuddin kerana sudi bersama kami, satu perkongsian cerita yang sangat-sangat menarik.